Oke. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا يسرنا ولا تعسر علينا يا كريم. إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب ومشايخنا أجمعين ووالدنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نويت التعليم والتعلم والاستقبال والمفيد والاستفادة لنية التقرب إلى الله تعالى وتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amin summa amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita berkumpul bersama-sama pada sesi kita yang kali pertama. Alhamdulillah, pada tahun lepas bersama-sama lah dengan saudara Abbas kita, Tuan Hanifah dan beberapa orang sahabat yang lain sama-sama menyuarakan untuk menubuhkan pusat pengajian ataupun bahasa lain dipanggil sebagai pondok pengajian kitab turas ataupun kitab-kitab tradisi, yang mana kalau kita lihat di Labuan kita ni, di bumi Labuan kita ni, madrasah tahfiz sudah banyak, lebih kurang ada 6-7. Sekolah agama pun ada, tapi itu lebih kepada silibus yang terkini lah. Tetapi pengajian secara turas ataupun secara tradisi itu masih belum wujud dan masih belum ada. Ahlan wa sahlan yang baru sampai, boleh buka kursi yang ada media terus lah. Jadi sebelum kita pergi kepada adanya pertubuhan, sebelum pergi kepada adanya bangunan, sebelum kita pergi kepada adanya apa-apa yang lebih besar, kita perlu gerak dulu dalam skala yang lebih kecil. Inilah mana kita kumpul orang, mengajak bersama-sama menuntut ilmu fardu ain. Kita berusaha sama-sama dahulu, bersusah bersenang pada awal, dan insya-Allah mudah-mudahan dalam 1 ataupun 2 tahun lagi kita akan ada premis kita sendiri, tempat kita sendiri, bersama-sama, dan mungkin ada pelajar kita sendiri nanti insya-Allah. Jadi itu pandangan orang kata, pandangan jangka masa panjang, jauh. Tapi sebelum daripada kepada tersebut, pada kita nak capai perkara itu,
tak boleh tidak kita mesti sama-sama tingkatkan dulu ataupun cetuskan dahulu minat supaya warga Labuan kita ni bersama-sama meletakkan diri dia, aku mesti belajar. Dan perkara apa yang perlu dipelajari? Pertamanya iaitu perkara yang berkaitan dengan fardu ain. Sila boleh dulu ambil kursi tu, boleh cabut. Allah. Jadi fardu ain, perkara fardu ain ni Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang muslim, baiknya laki-laki, baiknya bini-bini. Mungkin pada awal ni mungkin tempat kita beginilah, terhad dahulu, dan akan datang mungkin kita lebih pada tempat yang lebih luas, lebih lapang, lebih masya Allah. Itu pun atas daripada sumbangan dan juga kerjasama daripada tuan-tuan perempuan juga. Kita bersama-sama, ini tempat kita, ini negeri kita, ini kampung kita. Jadi sama-sama kita bersatu untuk kita lahirkan generasi yang mewarisi ilmu dengan cara yang betul, bukan sekadar daripada YouTube, bukan sekadar daripada Facebook sahaja. Ambil betul-betul dengan kaedah dan tradisi para ulama silam, supaya dapat kita menjaga agama, bangsa dan negara kita. Jadi menuntut ilmu itu fardu. Fardu ni maknanya wajib. Ini mukadimah dululah. Wajib yang disebut sebagai di situ itu wajib ke atas setiap individu. Boleh faham kan bahasa kami kan? Walaupun kami faham ada dalam ni bukan semuanya pure Labuan. Dari Semenanjung, ada dari Sabah, ada dari Sarawak. Jadi kita sama-sama berkongsi, ataupun kita sama-sama dengan menggunakan bahasa yang mudah lah, bahasa perantara yang mudah lah. Baik. Jadi menuntut ilmu itu fardu, iaitu wajib. Wajib ni maksudnya mesti. Kalau buat dapat pahala, kalau tinggal dapat dosa. Apa dia ilmu yang wajib kita kena tuntut? Disebut sebagai ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni wajib ke atas setiap orang, individu. Apabila dia tu ada akal, anak akal dia sejahtera, sempurna, bagus, waras akalnya, dan cukup umurnya. Cukup umur ni disebut sebagai baligh. Rasa kat sini belum ada yang bawah daripada 15 tahun kan? Serta kita ada yang bawah 15 tahun. Sepandang yang kami nampak, ibu-ibu ataupun bapa-bapa ataupun nenek-nenek pada anak-anak 15 tahun ramai adalah. Ya? Jadi confirm kita semua ni memang sudah baligh, sudah cukup umur. Maka wajib untuk mempelajari ilmu. Dan dalam bab fardu ain ni dia ada 3 bahagian komponen. Ilmu fardu ain ni ada 3 bahagian. Ini yang penting sangat-sangat kita kena tuntut. Dan ini juga lah yang akan menjadi soal kepada kita di dalam kubur dan di padang mahsyar. Persediaan yang kita buat untuk ke dalam kubur dan juga kepada mahsyar, iaitu pertamanya ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Itu kita akan mulakan dengan menuntut kitab ni, ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji, mudir pondok tampil, pondok di daerah kami di Negeri Sembilan. Dan sekarang ni Syekh menjawab jawatan sebagai ahli jawatan Qasar Fatwa Negeri Pahang, di jawatan Qasar Fatwa Negeri Pahang. Dan kebetulan cuti baru ni kami berziarah, berkunjung ke rumah Syekh, dan Syekh menyampaikan salam kepada semua kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kita akan mempelajari kitab ni, iaitu kitab ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sebab zaman sekarang ramai orang yang klaim diri dia Ahlussunnah. Jadi manakah Ahlussunnah yang betul-betul sejati? Maksudnya yang betul-betul tulen. Mananya yang Ahlussunnah yang ciplak ataupun yang palsu. Sebab ramai zaman kita bukan sekadar bab akidah saja, apa saja pun dalam kehidupan kita banyak barang yang tulen, barang yang cetak rompak. Betul ke tidak? Hatta Maggi sekalipun ada yang cetak rompak. Bayangkan tu. Itu zaman sekarang ni terlalu huru-hara zaman kita sekarang ni. Baik. Jadi nak selamat tu kita kena kembali kepada pengajian fardu ain.
Iaitu pengajian pertama dia akidah, yang keduanya pengajian fiqh, iaitu hukum hakam. Kita akan menuntut kitab Safinatun Najah. Ada mungkin sebahagian daripada kita dah ada kitab ni, kitab Safinatun Najah, dikarang oleh salah seorang ulama yang alim lagi faqih di Yaman, sekitar 200 tahun sebelum kita ni, ulama ni. Jadi kitab ni usia dia hampir lebih kurang 200 tahun. Dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami, salah seorang ulama Yaman, dan sudah banyak diterjemah dan juga ada syarahan-syarahan dia dalam kalangan umat Melayu kita pun ada yang mensyarah kitab ni. Yang paling awal sekali yang mensyarah iaitu Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Bantani Al-Jawi. Syekh Nawawi Bantani ini merupakan anak murid kepada pengarang sendiri. Dan Syekh Nawawi Bantani ini asal orang Bentan. Bentan ni satu pulau di selatan Singapura, di atas daripada Pulau Jawa. Kalau kita tengoklah, kalau sudut peta Pulau Bentan. Jadi Syekh Nawawi dia berasal dari situ, asal orang Melayu tapi jadi alim, faqih, orang hebat di tanah Arab. Dan kuburannya pun di Mekah. Syekh Nawawi Bentan ni kuburnya Mekah, karamah dia besar. Dia di Mekah dia ada tradisi, sebabnya orang yang meninggal di sana ramai. Jadi kuburan tersebut setelah beberapa tahun dia akan bongkar. Sebab apa? Untuk nak tanam jenazah baru. Tetapi sekiranya apabila dibongkar kuburan itu tadi, mendapati jasad yang ada di dalam tu masih tetap utuh, tidak hancur, maka kuburan itu ditutup dan tidak ada lagi jenazah baru yang akan ditanam di situ, ditanam tempat lain pula. Salah satu yang mendapat karamah tersebut iaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Jenazahnya utuh, tidak hancur. Setelah bertahun-tahun kerajaan Saudi ganti nak tanam jenazah barulah di tempat itu. Ada jenazah Syekh Nawawi Bantani di dalam tu tidak hancur. Tu hebat. Dia bukan orang Arab, dia orang Melayu. Tapi menjadi hebat bukan kerana kan bangsa, tetapi kerana ilmu. Hebatnya orang Islam ni kerana ilmu. Dia tidak kira kepada bangsa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wahai sekalian manusia, sungguhnya kami menjadikan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu ni berkabilah-kabilah, bersuku kuat, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Untuk ta'arafu, untuk kamu hidup bersama, saling kenal mengenali antara satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling tinggi ketakwaannya. Dia tak kira kepada warna kulit, dia tak kira kepada status bangsa, dia tak kira kepada status harta dan sebagainya, tak kira. Allah Ta'ala tak lihat pada perkara tersebut. Hadis Nabi sebut apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Ataupun banyak riwayat yang lain, Allah Ta'ala tidak melihat kepada kamu punya luaran, tidak melihat kepada batang tubuh, tidak melihat pada warna kulit, tidak melihat kepada ras bangsa dan sebagainya. Tetapi yang dilihat ialah kepada hati, iaitu takwa ataupun keimanan kita. Jadi kita nak selamat hidup di atas muka bumi dan selamat di akhirat nanti, maka tak boleh tidak kita kena kembali menuntut ilmu yang disebut sebagai ilmu fardhu ain. Kenal Allah Ta'ala, tahu hukum hakam halal haram, mana boleh mana tak boleh. Dan kita akan bersama-sama juga mempelajari satu ilmu dipanggil sebagai ilmu tasawuf. Ini kita penawar bagi hati. Cuma yang ni tak dapat nak cetak lagi. Kami balik di Semenanjung pun tak dapat nak beli, sebab tempat yang kami nak beli tu tempat tu banjir. Kami biasa beli kitab ni di Segamat. Segamat banjir baru ni. Jadi kami nak masuk Segamat tak boleh, orang Segamat nak keluar pun tak boleh. InsyaAllah lah akan datang, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan musibah di sebelah Semenanjung sana tu Allah Ta'ala angkat dengan segera dan dapat menjalani kehidupan seperti mana biasa. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Baik, jadi boleh kita edarkanlah kitab yang ada ni. Cuma kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, ini cetakan yang terakhir ni. Dalam simpanan saya tak ada lagi dah, habis dah ni. Inilah ada 16 naskah. Jadi sama-sama lah kita kongsi dulu boleh Malam kita kongsi dulu.
Walaupun harga senaskah kitab tu RM25, jadi sama-sama lah siapa nak ambil, tuan-tuan nyumbang lah. Kemudian kitab Safinatul Najah ni itu kena tanya urus dia lah macam mana. Dan kitab Penang Bagi Hati ni hanya yang ni minta maaf, ini tak dapat lah. Hanya satu sajalah pada saya pada malam ni. Tidak apalah, yang penting dapat kita buka dua kitab yang awal. Baik. Dan kelas kita ni kita akan buat setiap minggu. Kita usahakan beristiqamah sama-sama setiap minggu, iaitu setiap hari Sabtu malam Ahad. Macam inilah malam hari Minggu 8.30 sampai jam 10 atau 10.30 lebih kurang lah. Dan setiap minggu kita akan bahas 3 kitab, 3 kitab sekali. Kita ringkas sajalah, tak adalah terlampau dalam dan tak adalah terlampau ringkas sangat. Jadi ada juga dah yang pentingnya untuk melepaskan fardhu ain, tahap keperluan ataupun keutamaan setiap orang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sama-sama kita ambil kitab dulu. Cuma untuk kita punya sesi pengajian ni, kami minta sangat-sangatlah untuk kita semua sama-sama kita jaga disiplin. Pertamanya disiplin apa? Disiplin apabila kami mensyarahkan di hadapan. Jadi tuan-tuan, jika ada persoalan, tulis dulu, jangan tanya dulu, tulis saja dulu. Di hujung sesi nanti baru kita akan buka soalan. Hujung sesi ni maknanya apa? Kita dah habis syarah 3 kitab ni, kemudian baru kita buka soalan. Masa itu baru soalan. Sebab masa kita agak terhad, tapi barang yang kita nak syarah banyak. Ada 3 kitab. Yang keduanya, apabila kami bercakap di depan, jadi minta tuan-tuan sama-sama lah, tuan-tuan perempuan, kita sama-sama jaga adab supaya dengar dan tidak mengganggu orang lain. Kita sama-sama berikan tumpuan dan juga fokus. Buku yang biru ni tuan-tuan boleh ambil, tapi ada bayarannya lah. Bayaran 25 tu. Sebab kitab ni kami kena serahkan bayaran tu kepada Syekh. Cetaknya di Semenanjung. Jadi ambil dulu bayarannya kemudian. Jadi tu nanti kami akan back in balik ke Syekh lah begitu. Bayarannya RM25 ada di belakang tu. Jazakallah. Dan seterusnya, apabila dalam kita punya ni nanti kita akan ada grup WhatsApp. Jadi mohon sangat-sangat siapa yang tak dapat hadir tu untuk maklum. Sebab kita mahukan tak ada yang miss kelas. Kena istiqamah lah kelas. Kalau tak boleh tu maklum dalam grup kata tak boleh hadir sebab sekian-sekian. Macam itulah. Untuk kita sama-sama disiplin. Kalau tak nanti kita malam ni alhamdulillah ramai. Minggu depan kurang separuh, minggu akan datang kurang separuh. Akhirnya kami dengan Abbas seorang contoh. Kita tak mahu macam tu. Istiqamah sebab kita nak pergi kepada tahap yang lebih bagus lepas ni. Itu target kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Labuan kita ni jadi medan ilmu lah. Khusus kampung layang-layangan. Khususnya di layang-layangan ni. Tempat orang sumber ilmu. Baik. Boleh sedia semua? Jadi kita nak boleh buka kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mohon izin untuk buka. Tak apa-apa selesa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita buka kepada kita yang pertama, iaitu kitab ringkasan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab ni dia merupakan saduran ataupun rangkuman daripada kitab-kitab besar para ulama. Nanti. Kena sedia betul-betul. Daripada kitab besar-besar para ulama, Syekh Abdul Rauf dia masukkan, dia ringkaskan di dalam kitab ini. Dan dalam kitab ini penuh dengan istilah dan makna. Istilah makna. Jadi kalau tak faham, tuan-tuan tulis dulu, hujung sesi nanti kita akan syarah balik. Mana yang tak faham tu, mana yang tak dapat tu. Tapi kami akan cubalah sedaya upaya, mohon pertolongan Allah Ta'ala untuk mensyarahkan dengan semudah yang mungkin.
Cuma kalau tidak ada asas bahasa Arab dan sebagainya pun tak jadi masalah. Sebab kitab ni dia ada terjemahan bahasa Arab, Melayu, bahasa Arab, Melayu gitu. Terus dia tidak ada permasalahan lah kami bikin, insyaAllah. Baik, kita pergi pada muka surat yang pertama. Kalau pergi pada depan tu banyaklah ada muqaddimah dan sebagainya. Jadi muqaddimah penulis tu tuan-tuan boleh baca. Syekh diambil daripada banyak kitab para ulama, baik kitab Arab ataupun kitab Melayu pada sekapur sirih tu. Itu muqaddimah Syekh lah tu. Kita lihat pada yang disebut sebagai mabadi' ataupun pendahuluan. Mana yang tidak ada kitab boleh kita catat pada mana-mana kertas dan sebagainya lah. Gitu Kita ambil adab betul-betul lah. Adab belajar ilmu betul-betul. Kita kena tulis betul-betul, dengar, faham. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kefahaman dan kemampuan untuk amal pada setiap kehidupan kita, insyaAllah. Baik. Mabadi' iaitu pendahuluan maksud pertama. Kenapa perlu kita buka buat tajuk mabadi' ni atau pendahuluan ni? Sebab zaman kita sekarang orang dah tak boleh beza mana satu ilmu, mana satu bukan ilmu. Apa yang dimaksudkan sebagai ilmu? Iaitu maklumat yang diperolehi daripada sumber dan daripada orang yang boleh dipertanggungjawabkan. Mana kita terima daripada tuan guru, daripada sumber dia yang betul, tempat dia semua kita, kalau kita gali, kita cari, kita gali lupa. Itu panggil ilmu. Dan dia ada dia punya majlis dia, ada dia punya suasana dia, ada halaqah dia begini, mana kita boleh bincang. Itu dipanggil ilmu. Tapi ada satu lagi nama dia maklumat. Maklumat ni hanya satu pihak sahaja, one way sahaja. Kita baca, itu maklumat. Tak semesti lagi ilmu. Masalah yang berlaku zaman sekarang, hanya tengok YouTube, hanya tengok Facebook, hanya tengok WhatsApp. Dia kata itu ilmu. Padahal itu belum sampai lagi tahap jalan ilmu tu. Itu hanya secepis satu tahap untuk capai pada tahap ilmu yang sebenar. Itu hanya dipanggil ulama istilahkan sebagai maklumat. Itu kita hanya dapat sahaja. Tapi belum kita nak bahas tak boleh, nak tanya lebih sebagainya tak boleh. Sebabnya benda tu dalam tu sahaja, hanya one way sahaja. Baik. Jadi dalam bab mabadi' ni pendahuluan, setiap ilmu yang kita pelajari kita kena tahu dia punya pendahuluan. Ilmu akidah dia ada 10 pendahuluan. Ilmu fiqh 10 juga pendahuluan. Kenapa penting pendahuluan ni? Ulama sebut pentingnya pendahuluan ni supaya kita tahu ilmu ni dari mana, untuk apa, kepada siapa dan ke mana nak dibawa. Apa tujuan dia, apa faedah dia. Bila kita menuntut ilmu tu apa kita dapat? Bila kita amalkan ilmu tu apa kita dapat? Itu tujuan mabadi' ni. Kalau kata tak ada mabadi' ni, tak ada pendahuluan yang ni, maka kita akan, orang kata merewang-rewang tau. Faham tak maksud merewang? Kita akan tersasar-sasar, tak tahu pergi ke mana, tak tahu ujung pangkal. Itu tujuan, kena tahu dia punya pendahuluan ataupun mabadi'. Dalam ilmu akidah ni, mabadi' dia Syekh tulis di situ ada 10. Memang dia berdasarkan syair. Ni kalau tengok musyad 1 tu dasar dia syair para ulama. Syair ulama. Inna mabadiya kulli fannin asyarah, al-hadd wal mawdu'u summa samarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u, wal ismu istimdalu hukmu syari'u, hukmu syari'i, masailu wa ba'du bil ba'd ittafa, wa man daral jami'a hazaz syarafa. Itu dia punya syair. Tak syok pun macam syair orang Melayu. Syair Arab, bukan syair Melayu. Kalau syair Melayu tersebutlah kisah, itu syair Melayu. Ini syair Arab. Syair Arab dia macam ni, dia ada dia punya bahar, dia ada dia punya aruf qafiah. Itu satu bab nanti kita belajar. Baik. Dalam bab pendahuluan ni, apa jenis ilmu pun kita belajar, kita kena tahu 10 benda ni. Pertama, takrif dia. Takrif dia, makna dia. Kalau kita sebut ilmu akidah, apa makna akidah tu? Tauhid, apa makna tauhid tu? Usuluddin, apa makna usuluddin tu? Ilmu kalam, ilmu sifat, apa makna benda tu? Kita tahu makna, takrif dia panggil. Yang kedua, tajuk. Tajuk ni mana? Apa nak dibahas? Dalam ilmu akidah bahas pasal apa? Dalam ilmu fiqh bahas pasal apa? Dalam ilmu tasawuf bahas pasal apa?
Jangan kita tercampur-campur. Zaman sekarang ni semua jadi gaduh-gaduh, jadi rojak. Itu masalah. Wal'iyazubillah. Kemudian yang ketiga, apabila kita menuntut ilmu akidah ni, apa hasil kita dapat? Kalau ilmu fiqh begitu juga. Kalau ilmu tasawuf begitu juga. Apa hasilnya? Apa hasil kita dapat? Apa yang kita akan bolehlah ni orang sini kan? Boleh ni orang sini. Kalau kita buat begini, apa kita dapat? Itu hasilnya. Yang ketiga, kelebihan. Yang keempat, kelebihan. Bila kita menuntut ilmu akidah ni, apa kelebihan dia? Kalau ilmu fiqh, apa kelebihan dia? Kalau ilmu tasawuf, apa kelebihan dia? Kalau ngantuk tak apa, boleh tidur, kami tak marah. Cuma rugi masing-masing lah. Yang kelima, silap nombor situ. Kalau ada cetakan baru, kena ke sikit. Cetakan kami ni cetakan kitab lama ni. Cetakan yang keberapa kita ingat lah. 3 ke, yang kedua ke. Ni lama lah, mungkin yang pada tuan-tuan tu yang ada yang terbaru lagi. Nisbahnya makna bandingan. Kalau nak bandingkan ilmu akidah dengan ilmu tauhid, dengan ilmu-ilmu yang lain, apa dia punya martabat dia? Tinggi martabat mana? Begitu. Ni kita bahas kitab yang warna biru ni ya. Yang tak ada tu boleh kongsi-kongsi dulu. Bagi sama-sama kita boleh kongsi. Sebabnya terhad. Kita punya naskah terhad. Yang keenam, penyusun. Siapa penyusun ilmu tauhid ni? Kalau ilmu fiqh, siapa penyusun dia? Kalau ilmu tasawuf pun begitu juga. Siapa penyusun dia? Baru kita tahu. Dan penyusun ni kita nak kenal-kenal. Kenapa? Supaya kita tahu ketokohan, kita kenal dia siapa, daripada mana asal dia, dan kenapa dia tu diiktiraf, ulama tersebut diiktiraf sebagai penyusun dalam bidang ilmu ni. Kenapa diiktiraf begitu? Supaya kita menghormati ilmu yang kita belajar ni. Walau banyak pun kitab kita khatam, tapi kalau tidak dimulakan dengan adab, kosong. Ilmu apa pun kita belajar, kalau tak mula dengan adab, kosong. Takkan dapat apa-apa. Sebab tu ada pantun orang Melayu, dia kata apa? Berburu ke padang datar, dapat rusa belang di kaki. Berburu ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Apa maksudnya tu? Kalau kita tidak ada adab dalam menuntut ilmu, walau banyak pun maklumat yang kita perolehi, tapi takkan dapat manfaat pada kita. Malah kita akan jadi lebih sesat lagi daripada orang. Dan kena ingat, orang yang berilmu ni lebih panjang hisab dia di akhirat daripada orang yang jahil. Kenapa? Sebab orang jahil kemungkinan 50-50. Biasanya ke neraka terus. Itu kalau jahil pula. Masalah kalau jahil. Kalau ada ilmu pula, masalah dia apa? Bila ada ilmu, amal tak? Itu pula masalah dari situ. Jadi jahil ke, ada ilmu ke, kedua-duanya akan dihisab. Tapi bagaimana cara dihisab tu? Macam-macam keadaan. Jadi kita mintalah kepada Allah Ta'ala supaya kita ni hasibna hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah kami ini dengan hisab yang mudah. Sebab tu ilmu kita kena ambil daripada jalan yang betul, daripada ulama, pada ulama. Supaya apa? Supaya boleh dipertanggungjawabkan. Kita ambil ni, kalau ditanya nanti kepada kita, Allah Ta'ala pada tanya pada kita, kau belajar tak ilmu tauhid? Aku belajar ya Allah. Ambil daripada sampel, sekian. Contohlah pada Ustaz Syafi'i. Ambil pula kami sebut, kami ambil daripada Syekh Rabu. Jadi dia pun tanggungjawabkan. Akhirnya nanti dia sebut kepada siapa? Baginda Nabi SAW. Maka semua masuk syurga. Sebab ilmu kita tu betul mata rantai dia punya sanad kata. Kalau kata terputus, ambil daripada YouTube. Ambil daripada mana? Daripada YouTube. YouTube sambung kepada siapa? Daripada Haji Google. Haji Google pergi mana pula? Itu kan payah nak dipertanggungjawabkan. Gitu. Baik. Penyusun. Yang seterusnya ketujuh, namanya. Kadang-kadang ilmu tauhid ada orang sebut juga. Ada juga orang sebut dengan ilmu usuluddin. Ada juga orang sebut dengan ilmu kalam. Ada juga sebut dengan ilmu sifat. Banyak nama lah, tapi benda yang sama. Sama juga dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh pun ada orang sebut. Ilmu amal pun ada orang sebut. Tapi janganlah kita dengar perkataan ilmu amal tu kan. Ada juga ilmu kepahaman pun ada orang sebut. Macam-macam lah, macam-macam nama. Sama juga dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf pun ada orang sebut. Ilmu akhlak pun ada orang sebut nama dia. Ada juga orang sebut ilmu tazkiyatun nafsi.
ilmu pembersihan penyucian jiwa, ada juga orang sebut begitu. Nama macam-macam tapi barang yang sama. Begitu. Ada orang sebut gelas, ada orang sebut cawan, sama tak? Sama. Begitulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus 8 tempat terbit. Kalau ilmu akidah ni terbit daripada mana? Kalau fiqh ni ambil daripada mana? Sumber dalam masuk tempat terbit tu. Dia ambil daripada mana? Hanya dengan kalam hawa nafsu ataupun daripada Al-Quran hadis. Itu kita kena lihat setiap ilmu yang kita belajar tu. Baik. Seterusnya, apa hukum syarak? Belajar ilmu tauhid ni apa hukum dia? Belajar ilmu fiqh tu apa hukum dia? Belajar ilmu tasawuf ni apa hukum dia? Belajar ilmu yang lain, ilmu untuk kehidupan dan sebagainya, apa hukum? Apa hukum syarak dia? Hukum syarak ni mana apa? Wajibkah? Sunnahkah? Makruhkah? Haramkah? Harus sahajakah kita belajar? Itu maksudnya tu, hukum syarak. Dan 10 masalah-masalah. Ni masalah-masalah ni ada perbahasan-perbahasan lah. Tadi kita tak sebut tajuk perbahasan itu secara umum. Masalah ni makna yang lebih halus lagi. Itu masuk masalah-masalah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di kalangan ulama memadakan dengan menyebut sebahagiannya saja. Sesiapa yang menyebutkan semuanya nescaya mendapat seluruh kemuliaan. Itu sebuah. Ada juga sebagian ulama bila dia tulis, dia tak tulis sampai 10 ni. Mungkin ada 5 takrif sahaja. Itu terpentinglah dia ambil takrif, tajuk, apa hukum kita belajar, nisbah, kedudukan. Itu saja, mungkin 3-4 saja dia ditulis. Tapi kalau kata ditulis semua 10 sekali, mabadik pendahuluan 10 ni sangat-sangat bagus lah. Itu sama juga kalau kita mana kita nanti kan nak tulis buku, tulis kitab sebagainya, yang mana ada dia punya ilmu di situ, maka kena ambil balik daripada sini. Kalau yang 10 ni, ilmu yang kita nak tulis tu kepada mana kita nak buat, kepada mana sebagainya lah, penyusunnya, hukum hakam syaraknya, tempat terbitnya, namanya, kelebihan, takrif, tajuk, hasil sebagainya, itu semua kita kena tulis. Baik. Kita pergi pada surat kedua. Sikit kita ambil surat kedua tu sajalah dulu. Mungkin 3-4 perkara tu kan. Ada 4 perkara kan situ kan. Siapa maudhu. Baik. 10 pendahuluan ilmu tauhid. Ini khusus pada ilmu tauhid sahaja. Kita pergi pada al-ismu, nama. Ada sebagai ulama sebut ilmu tauhid ni dengan disebut perkataan tauhid. Ilmu tauhid. Apa makna tauhid? Esa, tunggal, satu. Ilmu ataupun pengajian yang kita belajar untuk mengesakan Allah Ta'ala. Hanya Allah saja Tuhan. Itu maksudnya tu. Itu dinamakan, kenapa dia disebut ilmu tauhid? Sebab ilmu yang bahaskan tentang keesaan, ketunggalan Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Allah itu tunggal. Daripada situ dahirnya ilmu tauhid, istilah perkataan nama dia tu. Yang kedua, ada juga ulama namakan dengan nama ilmu kalam. Kenapa disebut dengan ilmu kalam? Diberi nama pengajian ni itu ilmu kalam. Kenapa? Kerana banyak dibahaskan dalam ilmu tauhid ni pada satu sifat, iaitu sifat kalam Allah, iaitu maha berkata-kata. Dan daripada situlah banyaknya terpecah umat Islam ni. Sebahagiannya jadi ahli sunnah wal jamaah, sebahagiannya jadi mu'tazilah, sebahagiannya jadi jabariyah, sebahagiannya jadi qadariyah, sebahagiannya jadi macam-macam pecahan-pecahan. Semua tu sesat, melainkan ahli sunnah wal jamaah saja satu. Punca daripada mana? Pada perbahasan sifat kalam. Nanti kita bahas lah. Ni belum masuk lagi ni, baru muqaddimah. InsyaAllah. Usuluddin, ada juga yang dinamakan dengan ilmu usuluddin. Kenapa sebut usuluddin? Usul itu asas, din itu agama. Bila kita gabungkan usuluddin, asas agama, asas-asas dalam agama. Jadi asas-asas dalam agama apa dia? Kenal Tuhan. Itu paling asas sekali. Kenapa dinamakan dengan nama ilmu usuluddin? Sebab kita belajar asas dalam agama. Yang seterusnya ada sebagai ulama namakan dengan ilmu sifat. Disebut ilmu tauhid ni, nama lainnya itu ilmu sifat. Kenapa? Sebab dalam perbahasan ilmu tauhid ni kita belajar sifat Allah.
belajar sifat Nabi. Sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil, yang harus. Sifat yang wajib bagi Nabi, yang mustahil, yang harus. Kemudian ada juga yang dinamakan ilmu aqaidul iman, ilmu tentang simpulan-simpulan iman. Itu yang dalam kita belajar rukun iman yang 6 tu. Perbahasan dia. Beriman pada Allah. Cuba sebut sama-sama. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, lagi beriman pada rasul-rasul, kemudian beriman kepada kitab-kitab rukun iman, kemudian beriman kepada hari kiamat yang kelima, yang keenam beriman kepada qada dan qadar. 6 tu kita sebut mudah, tapi bila kita pergi syarahan dia panjang, mungkin 5 tahun tak habis. Dan perkara itu bukan cukup 5 tahun, sepanjang hidup kita sebenarnya. Sebab sepanjang hidup kita ni ialah ala Allah, iaitu untuk Allah, lillahi ta'ala. Jadi ke-6 tu kita kena pegang, jangan bagi gugur walaupun satu. Sebab dia rukun agama, ibarat macam tiang masjid. Runtuh satu, habis runtuh semua. Rukun iman tu itu rukun ataupun tiang bagi keimanan agama kita. Gugur satu, gugur semua. Wal'iyazulillah. Baik. Ada juga yang dinamakan dengan ilmu fiqhul akbar. Ini ma'ruf, kalau yang kebanyakan sini ustaz tahu lah tu. Iaitu dia dalam mazhab Hanafi. Pengistilahan yang digunakan dalam mazhab Hanafi, iaitu khusus lagi pada kaedah Imam Al-Maturidiyah. Nanti kita kenal siapa Imam Maturidi ni. Penyusun tu, dalam bab penyusun nanti ada kita sebut. Baik. Istimdad, tempat ambilan, tempat terbit. Ilmu tauhid ni ambil daripada mana? Sebab zaman sekarang ada yang tuduh, ni tuduhan lah, tuduhan fitnah, tuduhan bahawa sifat 20 ni daripada akidah Yunani, falsafah Yunani Greek. Ada yang sebut begitu. Sangat lancang yang sebut macam tu. Jelas yang sebut dia tuduhnya bahawa sifat 20, ilmu sifat 20 ni ataupun yang kita belajar wujud, qidam, baqa' sebagainya kan sampai mutakaliman tu. Dia kata tu ambil daripada akidah Yunani. Baik, kita sebut balik semula. Sekiranya dari sudut sejarah, kita tengok dari sudut sejarah. Sekiralah betul Yunani Greek tu, Aristotle ke Plato ke sebagainya lah, dia punya 5 falsafah dia tu kan, berpegang dengan sifat 20, confirm dia orang dah mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab apa? Dia orang kenal Allah Ta'ala tu tunggal. Allah Ta'ala tu qiyamuhu bi nafsih, diri dengan sendiri, wahdaniyah esa, wujud, qidam, baqa', qadiran, muridan, ilmu sebagainya. Dia orang dah lebih kenal. Kalau dia orang dah lebih kenal, confirm dia orang dah mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi sebenarnya yang berlaku, dia orang Islam ke kafir? Tentunya sini, dia orang Islam ke ataupun non-Muslim? Kafir. Dia tak masuk Islam. Malah dalam banyak penulisan falsafah Yunani ni mengatakan bahawa apa? Bumi ni ataupun alam ni terjadi dengan sendiri. Betul ke salah? Salah. Mana ada makhluk yang boleh terjadi dengan sendiri? Semula jadi, mana boleh? Setiap makhluk mesti dijadikan. Dia tak boleh terjadi dengan sendiri. Tak boleh dia terjadi dengan sendiri. Kenapa? Bukti. Kita tanam bibit durian. Adakah setiap malam kita pergi di bibit tu kita pasang dia punya tangkap batang dia, pasang dia punya daunnya, besarkan sampai tinggi, sampai pasang bunga, sampai buah sebagainya. Adakah kita buat macam tu? Tak ada. Siapa yang tumbuh kan? Sebatang balak yang hanyut, contohlah hanyut dekat pantai Layangan ni, kita pun angkat naik ke atas tu. Tahu tidak? Baik. Adakah balak tu tiba-tiba boleh jadi sampan? Pling, tiba-tiba boleh jadi? Boleh? Mana ada? Mesti ada tukang kayu yang potong, betul? Mesti ada tukang kayu yang buat. Sedangkan itu sahaja pun kita berharapkan kepada tukang, pada ada yang menjadikan, tiba-tiba masih pling boleh jadi? Boleh?
Tak ada, mesti ada tukang. Takkanlah alam cakrawala yang besar ni tiba-tiba pling boleh terjadi. Kan pelik tu. Mustahil benda tu. Betul tak? Dari sudut sejarah, Aristotle, Plato sebagainya, falsafah Yunani itu, mereka mengatakan alam terjadi dengan sendiri. Bila dia kata begitu, maksudnya dia menafikan Tuhan. Dia menafikan adanya Allah. Tiba-tiba dia satu puak ni lah, senang bahas kita sebut-sebut ya. Puak Wahabi ni mengatakan bahawa kidah sifat 20 ni ambil daripada Yunani Greek. Sedangkan Yunani Greek tu tadi, falsafah tu tadi, ahli falsafah ni tadi mengatakan bahawa apa? Tidak ada Tuhan. Mereka tak percaya Tuhan. Tiba-tiba dia kata kita ambil daripada tu. Takkan kita ambil daripada orang kafir? Jadi daripada mana sebenarnya yang kita ambil sifat 20 ni? Ulama bahaskan sifat 20 ni, mana sumber dah? Daripada Quran dan juga hadis. Quran dan juga hadis. Dan kita kena ingat, ayat Al-Quran dan hadis, bukan keseluruhan ayat tu ialah ayat yang direct translation. Makna secara terus. Bukan seluruh ayat Quran tu, hadis tu muhkam, baca terus faham. Dan majoriti ayat Quran hadis tu dia ada makna tersirat, dia macam-macam gaya bahasa. Itu keistimewaan dan kekuatan Al-Quran dan juga hadis. Bahasa Quran dan juga bahasa hadis. Dia panggil jawami'ul kalim. Satu perkataan boleh banyak makna, boleh banyak tafsiran, luas tafsiran dia. Dan daripada situlah ulama kita, Imam Syairah dan juga Imam Maturidi, dia susun daripada Quran dan juga hadis, bukan daripada falsafah. Cuma dipadukan dengan cara pemikiran yang qat'i, yang tetap, yang jelas. Macam mana dia panggil dalil akal. Contoh, kita nak sebut dalil akal ni mudah sahaja. Tuan-tuan percaya tak Allah Ta'ala tu wujud? Ada. Percaya. Apa bukti? Bahasa Arab sebut dalil, sebenarnya sebut bukti. Apa bukti? Apa dalil? Alam. Paling mudah kita sebut apa? Adanya alam ini. Itu kan dalil akal, betul ke tidak? Alam ni menjadi bukti adanya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak ada, macam mana alam ni boleh ada? Mudah tak? Itulah sekurang-kurangnya dipanggil fardu ain. Kalau kita nak pergi pada baca Al-Quran, telik satu-satu sebagainya, itu dah masuk pada bab fardu kifayah. Tapi kena cari juga, supaya lebih menambahkan kita punya kekuatan iman. Jadi Imam Asy'ariyah dan juga Maturidi ni tadi, kita punya kaedah sifat 20 ni, dia padukan kedua-dua, dalil Quran hadis dan dalil akal yang betul. Mana dia orang waras, bukan orang miring punya pemikiran. Dia padukan dua-dua, jadi kita tak boleh nak petikai sudah. Sebab tu bila kita pergi berdebat dengan orang yang non-Muslim, Kristian atau Yahudi sebagainya, kita bentangkan kepada dia dalil Quran, agak-agak dia boleh terima tak? Dia tak percaya Quran. Kita baca hadis Nabi berjuta-juta yang kita dah hafal, agak-agak dia boleh terima tak? Tak boleh terima. Tapi bila kita argue dia dengan logik akal yang sejahtera, dia kalah tak? Dia boleh kalah. Pernah berlaku pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, seorang mulhid, ataupun kita bahasa kita sebut sekarang ni ateis. Dia tak percaya Tuhan. Dia kata bumi ni terjadi dengan sendiri. Maka pada ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal dia buat hujah mudah je. Saja Imam Ahmad bin Hanbal lambat datang debat tersebut, dia buat debat tu depan orang ramai. Macam kita sini dekat dataran Labuan tu, ada YB semua turun, ketua-ketua kampung PKK semua turun, rakyat-rakyat jelata pada ketika tu, Kota Badak tu semua turun. Nak tengok orang etis ni tadi debat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal dia bukan lambat datang, dia dah datang, tapi dia menyamar. Dia tak tunjukkan rupa dia. Dia macam kita dah pakai bismah. Contohlah lebih kurang kalau kita nak tengok lah, nak faham mudah bahasa. Orang mulhid tu kutuk dia habis-habis. Apa imam lambat datang, apa semua macam-macam kan. Dia kutuk, dia sampaikan yang dia ni betul, dia tunjuk depan orang ramai. Sekali Imam Ahmad bin Hanbal buka kerubung dia tunjuk, ni aku dah dapat, aku dah sampai dah, aku dah datang.
Jadi Imam Ahmad bin Hanbal naik atas dia punya pentas tengah. Jadi si etis ni tadi tetap lagi kutuk Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab kok imam besar datang lambat, so ini ke sifat imam. Macam-macam lah kutuk, macam-macam, orang tak pasti. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal kata, macam ni lah Tuhan, saya tadi datang lambat sebab saya datang daripada kampung seberang sungai. Bila saya nak datang, saya kena tunggu ada sampan. Sampan tak ada, orang semua dah datang sini, semua habis dah sampan. Orang dah datang dulu, jadi saya ni lambat. Tiba-tiba saya nampak ada sebatang balak hanyut. Balak tu tiba-tiba tukar jadi sampan. Saya naik atas sampan tu, tiba-tiba sampan tu bergerak sampai ke seberang. Etis tu kata apa? Kau gila ke apa imam? Dah lah kau datang lambat, gila pula. Etis tu dikutuknya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Itulah puncanya yang kau ni sebenarnya gila. Kau lah yang kalah, bukan aku kalah. Engkau sendiri mengatakan bahawa tak logik batang kayu boleh hanyut tiba-tiba jadi sampan, dan sampan tiba-tiba boleh bergerak tanpa ada tukang kayu yang potong jadikan sampan, tanpa ada tukang dayung yang mendayung daripada seberang pergi seberang sini. Betul ke tidak? Tiba-tiba engkau kata seluruh alam ni pling tiba-tiba boleh jadi. Mana logik? Tak ada Tuhan. Mana betul? Terdiam etis tu tak boleh jawab. Dengan hujah Imam Ahmad bin Hanbal yang dalam masa 2 minit dia lebih buang. Adakah Imam Ahmad bin Hanbal keluarkan ayat Quran kat situ? Adakah keluarkan hadis sebagainya situ? Tak ada. Logik je. Jadi inilah kaedah yang dipadukan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni dia menuntut daripada anak murid Imam Ahmad bin Hanbal yang dinamakan sebagai Imam Zakaria bin Yahya As-Saji nama dia. Dalam kitab ni Syekh Rauf dia ada bawa dia punya sanad di belakang. Entah boleh tengok nanti. Imam Abu Hasan Asy'ari siapa tok guru dia? Tok guru dia ambil daripada mana? Tok guru dia ambil daripada mana? Jalan kepada Imam Syafi'i, pada Imam Ahmad bin Hanbal, pada Imam Syafi'i, pada Imam Malik, pada Imam Nafi', pada Ibnu Umar, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad ilmu Imam Abu Hasan Asy'ari, bukan ambil daripada Aristotle. Tak ada pun dalam sanad tu Aristotle ke Plato ke, tak ada. Ya? Allah taala alam. Baik, satu lagi last pada bab kitab tauhid ni. Baru satu kitab tuan-tuan, boleh tahan lagi. Baik, kita tengok definisi. Definisi ilmu tauhid ni, had dia, itu definisi. Ya, itu dia definisi dia. Pengetahuan tentang pembahasan ketetapan pegangan terhadap kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul-Rasulnya, dan beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil supaya beroleh iktiqad yang yakin dan kepercayaan yang putus, sekira-kira menaikkan perasaan berusaha dan beramal menurut sebagaimana kepercayaan itu. Faham? Apa maksud ilmu tauhid? Dia ialah satu ilmu pengetahuan, mana dia ada disiplin dia, yang mana di dalam tu dibahaskan tentang pegangan. Dia tentang iktiqad hati, mana tentang benda dalam ni. Tentang kepercayaan, tentang iktiqad hati. Tentang apa? Iktiqad hati ni kepercayaan kepada apa? Kepada Tuhan, yakni kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya, dan kepada perkara-perkara yang termasuk dalam simpulan iman atau ikatan iman. Iaitu apa? Iman pada malaikat, itu disebut tadi. Iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Itu semua termasuk dalam simpulan atau ikatan rukun iman. Itu. Dan dengan dalil. Dia mesti dengan dalil. Dia tak boleh hanya sekadar kita cakap. Dia mesti dengan bukti. Apa bukti Allah Ta'ala ada? Ada bukti. Apa dalil Allah Ta'ala itu wujud? Ada dalil dia. Dia perlu dengan dalil. Contoh kalau orang tanya kepada kita, apa bukti tuan-tuan ni laki-laki? Apa dalil dia? Gagak siapa boleh tunjuk? Tak payahlah. Nak bagi faham, mengantuk sudah ni.
Apa bukti puan-puan tu perempuan? Adalah bukti. Tapi kalau tanya apa bukti sajak laki-laki, payahlah. Tak payah pergi situ, jauhlah. Dia nak faham, nak pergi faham. Mesti ada bukti. Apa bukti ini air kosong? Tolong buktikan. Kita pergi pada ilmu betul lah. Tadi tu main saja nak ambil bagi ada mood sikit kan. Duk tangan tu. Tolong buktikan. Ini air kosong. Apa bukti dia? Warna. Tiada rasa, tiada warna. Tiada tambahan rasa, tiada warna lagi. Bau. Tiada berbau. Tiada bergula. Lagi apa lagi? Betul lah, itulah semua bukti itu. Itulah dalil dia. Perlukah dalil ni kena buka Quran dulu? Apa bukti dalil ini air kosong? Kena buka Quran dulu. Kena buka hadis dulu. Contohkah? Jadi jangan kita tertipu. Zaman sekarang orang menggunakan perkataan dalil tu. Kau buat mana dalil? Sabar bos. Kan semestinya dalil tu ada Quran hadis. Ulama sebut dalil tu ada 13 jenis. Quran hadis tu salah satu daripada 13. Ada 13. Ada qiyas, ada ijma', ada masahlil mursalah, ada istishab, ada istihsan, ada lagi syar'u man qablana. Banyak lagi. Ada 13 dalil. Tanya balik, nak dalil mana? Tu. Uruh pun ada, uruh dan adat pun boleh jadi dalil. Boleh jadi dalil. Sebab tu kalau nak bahas tu banyak. Baik, beserta dengan dalil. Dalil kat sini kalau dalam ilmu tauhid ni dalil yang ringkas dan mudah, dan dengan dalil tersebut ataupun bukti tersebut kita terus tetap pegangan kita, tak ada lagi goyang-goyang. Sebab akidah dia kena yakin. Dia tak boleh rasa-rasa. Saya rasa tak boleh. Akidah buat tauhid dia kena betul-betul yakin. Yang disebut sebagai haqqul yakin. Kita belajar ni disebut sebagai ilmul yakin. Kita ambil ilmu untuk tahap yakin, untuk sampai tahap yakin. Selepas tu kita kena sampai tahap haqqul yakin, betul-betul yakin. Nak sampai tahap haqqul yakin tu macam mana? Kena ada bukti. Jadi orang tak boleh dah lagi nak sasarkan kita ke tempat lain, tak boleh lagi dah. Betul. Baik. Yang mana dengan dalil tu tadi beralihlah iktikad kita yang yakin, pegangan yang yakin, dan kepercayaan yang putus. Makna putus ni sampai tahap keputusan. Tak ada lagi dah orang nak bahan, nak sasarkan kita balik, tak ada lagi dah. Nak keliru-kelirukan lagi tak ada. Putus lah. Begitu. Sampai tahap menaikkan perasaan kita ni berusaha dan beramal menurut kepercayaan dan keyakinan tersebut. Jadi bila kita dah yakin, beramal. Dan kita akan yakin dalam pengamalan yang kita buat. Allahu Akbar, betul-betul Allah Ta'ala itu maha besar. Tak ada sekadar sebut pada mulut, tapi dalam hati dia betul-betul menyatakan Allah Ta'ala itu sangat besar kekuasaan, maha besar kekuasaan dan keagungannya. Bukan jisim yang maha besar, itu masalah. Bila sebut Allahu Akbar, Allah maha besar, dia pun faham Allah Ta'ala itu duduk atas aras, duduk bersandar atas kursi. Wal-iyazubillah. Betul ke salah? Salah. Itu bukan akidah Islam, itu akidah mujassimah dipanggil. Itu akidah musyabbihah dipanggil. Daripada mana akidah mujassimah musyabbihah ni? Daripada Yahudi. Sebab dalam kitab Yahudi, dalam dia punya satu kitab disebut sebagai Talmud tu, mereka mensyarahkan sifat Allah Ta'ala tu seperti laki-laki bersifat ada muka, ada tangan, ada jambang dan sebagainya, duduk di atas kursi, disebut sebagai aras lah bahasa kita. Dan kakinya diletak di atas kursi. Kursi mana alas tapak kaki. Tangan kanannya di sini, tangan kaki di sini. Itu akidah Yahudi, bukan akidah Islam. Itu nak faham tu lah. Jadi sumber berlakunya masalah mujassimah musyabbihah tu, dia nak menyamakan akidah Islam ni dengan akidah agama-agama yang lain. Betul ke salah? Salah. Tak tahu. Dalam Quran mudah je. Laisa kamitslihi syai'.
Allah Ta'ala tu tak ada satu pun yang boleh serupa dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sekutu atau serupa macam Allah Ta'ala, tak ada. Pada tahap putus betul. Jadi kita yakin, setiap malam kita tu kita akan sampai tahap yakin betul-betul. Allahumma ya Allah. Wallahu ta'ala alam. Cukup sampai bahas tu dulu. Maudhu' tu nanti tengah bahkan datang. Baik, kita masuk pada kitab kedua. Tak buka pula kitab kedua. Nak bahas kitab ni memang panjang, memang sedap. Lagi kita bahas lagi sedap. Subuh pun kita tak sedap lah. InsyaAllah lah. Kau boleh sampai subuh tuan-tuan. Dalam seminggu sekali saja, satu hari saja tak tidur malam, okey tak apa? Boleh kan? Dalam seminggu satu hari saya tak tidur malam, itu pun besok cuti. Tunggu dapat nada. Allahumma ya Allah. Baik. Sikitlah kita ambil berkenaan dengan bab Safinatul Najah. Sebab dalam tentatif kita dah sebut sudah sampai jam 10. Baru 9.30. Relax lah. Okey. Kuatkan semangat insya-Allah. Nak dapat benda yang sadap memang takkan mudah. Betul tak? Nak dapatkan benda yang sadap, yang manis memang tak mudah. Contoh dodol lah, dodol. Tuan-tuan nak dapatkan dodol berapa jam kena kacau? 5-6 jam betul sampai jadi dodol tu. Itu pun belum kental lagi, baru cair lagi tu. Betul? Dengan api, dengan bahang, dengan panasnya lagi, dengan panasnya lagi, betul? Tapi bila dah siap tu, bila makan kuih nyaman. Betul kita dah? Itu ambil kepahaman daripada situ. Allah Ta'ala suruh kita lihat kepada muka bumi ini, ambil pengajaran, ambil perhatian untuk diri kita juga, pelajaran dan kepahaman tersebut. Baik, InsyaAllah kita pergi pada kitab Matan Safinatul Najah. Baik, dalam bab ni, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala. Ni kita mula pada muka surat 9 lah. Pada muka surat 9. Biar data pengarang tu tuan-tuan boleh balik, boleh baca secara ringkas. Syekh ni dia merupakan salah seorang orang yang alim di Hadramaut ataupun di Yaman. Dia asal dari Yaman. Dan walaupun dia lahir di Yaman, membesar di sana, alim pun di sana, tetapi dia berpindah ke Jawa, Betawi, ini di Jawa Barat lah. Betawi ini di Jawa Barat, dan wafat di sana. Makam Syekh ni ada dekat Pulau Jawa. Ada rezeki kita nanti akan datang, kita boleh lintas negeri, kita boleh pergi. Kita ziarah ke sana, ziarah ke Pulau Jawa. InsyaAllah lah boleh kita buka ziarah Wali Songo dan sebagainya di sana, di Kepulauan Jawa. Kita lihat hebatnya orang Indonesia, macam mana mereka menyebarkan agama Islam. Yang penting kita jangan kata itu Indonesia dan sebagainya. Bagusnya kita sebut begini, kita seluruhnya Kepulauan Melayu, semuanya umat Melayu. Sekarang aja baru ada Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina sebagainya. Dulu semuanya Kepulauan Nusantara Melayu. Kita satu umat, satu bangsa. Walaupun suku dia berbeza-beza, tapi bangsa sama, bangsa Melayu. Kenapa disebut Melayu? Melayu ni ialah orang yang asal daripada kepulauan ni, Asia Tenggara ni, yang beragama Islam. Itu dia panggil Melayu. Bila Islam, Melayu. Bila Melayu, Islam lah. Itu bestnya dekat dalam Malaysia kita sendiri pun. Bukalah Perlembagaan Malaysia kita 1957. Takrif Melayu tu apa dia? Tuan-tuan boleh tengok. Dia disebut situ yang beragama Islam. Mana agama Islam Melayu, walau asal dia dulu di Cina. Tapi bila dia beragama Islam, dia kira sebagai masuk Melayu. Ridwan T. Abdullah, Melayu dia lebih Melayu daripada orang Melayu. Cuma kau Kim yang tak masuk Islam. Kalau tak, dia pun lebih Melayu daripada Melayu. Cuma dia tak masuk Islam kan? Kalau dia masuk Islam, dia dikira Melayu. Kalau tak, dia tak Melayu. Baik, Allah Ta'ala. Kita pergi pada kata mengarang lah Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itu dia punya terjemahan. Terjemahan ni siapa yang buat? Sahabat kami, sahabat sebilik, sahabat serumah masa di Jordan dulu, Ustaz Muhammad Faiz Tanzizi ni. Dia asal orang Perak.
Dia orang Perak, dia asal di Perak. Masa belajar di Jordan dulu, kami bersama dengan dia satu bilik, satu rumah. Dan rumah ada bilik. Rumah tu ada 3 bilik. Satu bilik tu ada 2 orang. Dululah rumah sewa di sana dulu. Jadi dengan abang Faiz dan Zizi ni kami duduk sama dengan dia. Kata kami sini, kata dia sana. Dia ni antara orang yang alim dan juga warak. Warak dia macam mana? Dia takkan ambil barang yang syubhah. Dia sangat disiplin Ustaz Faiz dan Zizi ni. Macam mana barang syubhah? Contoh, di rumah tu, satu rumah tu kami tengok perangai dia sendiri. Walaupun garam, kan biasalah kalau belajar dulu rumah, satu rumah ni ada ten nak masak. Garam dekat dalam bekas yang asal tu dah habis. Tapi dia tengok ada satu bungkus garam di sebelah tu, tapi bungkus tu belum buka. Dia akan tanya dulu ahli rumah, siapa beli garam ni tadi. Dia tahu dah sumber tu siapa beli, daripada duit mana dia ambil, baru dia guna garam tu. Kalau tak, dia tak guna. Tawarlah makanan hari tu. Ustaz Faiz Azizi warak je, orang warak. Dia bukan sekadar alim, dia warak. Alim ni mana berilmu, warak mana pada amalan dia tu. Benda syubhah apa dia cuba elak, haram memang dia tak buat. Subhanallah, tu orang warak. Boleh kita bersifat begitu? Boleh? Macam mana kita nak contohi harta yang kita dapat hari-hari kita bekerja sebagainya tu kan? Kita lihat, kita nilai balik. Daripada mana sumber tu? Adakah satu patu halal ataupun ada dalam itu syubhah? Kalau ada syubhah, kita bersihkan. Begitu. Kalau ada haram lagi, kita akan bersihkan. Biar yang betul-betul halal yang masuk dalam perut kita, yang masuk dalam perut anak bini kita, dalam perut kita punya ahli keluarga. Begitu. Baik, Allah Ta'ala. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, soalan. Kenapa dimula dengan bismillah? Setiap penulisan mula bismillah. Kitab Syiah ni pun mula bismillah juga, depan sekali. Cuma di sini dia turuslah. Kita tengok kan matan dia. Kenapa mula dengan bismillah? Apa sebab, apa punca? Pertama, berdasarkan hadis Nabi. Yang petikan Arab dia, Nabi bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Carilah dalam tu, memang tak jumpa. Sebab ni kitab matan. Kitab matan ni maksud dia apa? Nota ringkasan ilmu. Yang kami sebut ni syarah. Jadi syarah tu macam mana nak buat? Kena tulis. Tentang kena tulis. Ini tulis di sirin, kalau di sekolah, ke mana-mana ambil buku lain, ke kertas lain sebagainya, tulis lah. Dhabit dia panggil. Dhabit di mana kita kena catat. Kami cuba sepelahan dan seringkas dan semudah yang mungkin. Kalau kata tak dapat nak tulis yang bahasa Arab ni, nanti kami akan terjemah dalam bahasa Melayu dia. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Setiap amalan yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka ia cacat, kuduh, tempang, samalah. Cacat atau kudung atau tempang, apa maksudnya tu? Kurang berkat. Kurang berkat. Ataupun mungkin tak ada keberkatan langsung. Sebab tu setiap amalan yang kita buat mesti kita mula dengan bismillah, walaupun amalan tu simple dan mudah. Contoh minum air, bismillahirrahmanirrahim, kita pun minum. Ini mesti tunjuk contoh Syekh kan? Kalau tak, orang tak nampak. Begitu. Nak tulis bismillah, nak bangun bismillah, nak jalan bismillah, nak buat apa pun bismillah. Yang penting benda yang kita nak buat tu benda baik, benda yang diharuskan oleh syarak. Hukum menyebut bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca bismillah. Tadi kenapa dimulakan dengan bismillah? Kerana mengambil keberkatan. Sebabnya setiap amalan yang tidak dimula dengan bismillah, maka dituduh, dia cacat, kerana kurang berkat. Sebab tu Syekh tulis kitab, ataupun kita pun nanti nak tulis apa-apa pun mulakan dengan bismillah. Nak buat apa pun mula dengan bismillah. Untuk mohon apa? Keberkatan. Sebab ba tu ba barakah ba sahabah li barakah tu. Dan bil musahabah dipanggil ba. Tak apalah, kita dah cara panjang tu, panjang tu. Bahasa tu banyak.
Kalau semua yang okey dah bahasa Arab senang kita nak faham tu. Kita apa? Mudah-mudah aja. Baik. Hukum kita menyebut ataupun membaca bismillahirrahmanirrahim. Hukum dia ada 5. Bila disebut hukum 5. Hukum apa ni? Hukum syarak. Bila sebut hukum 5 tu hukum syarak. Dia bukan hukum akal, dia bukan hukum adat, dia hukum syarak. Ada kalanya menyebut bismillah ni wajib. Ada kalanya sunat. Ada kalanya harus. Ada kalanya makruh, ada kalanya haram. 5. Bila wajib kita sebut bismillahirrahmanirrahim? Bila baca bismillah ni wajib? Pada surah Fatihah, terutama dalam solat. Sebab bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat daripada surah Fatihah. Dan membaca Al-Fatihah itu rukun dalam solat. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu pun termasuk dalam Al-Fatihah. Jadi dia pun rukun dalam solat. Kalau kita tinggalkan maka batal solat. Ustaz, habis macam mana pula kalau aku pergi ke Makkah tu Ustaz, tu imamnya tak terdengaran pun bacanya bismillah tu, tiba-tiba alhamdulillahi rabbil alamin. Mana bismillahnya Ustaz? Boleh tak aku berimam dengan macam itu Ustaz? Tu kita syarah kejap lagi, boleh? Kalau sempat masa kita settlekan hukum 5 ni dulu. Kalau kami terlupa sekarang, buat-buatlah ingat. Okay, baik. Jadi wajib membaca bismillahirrahmanirrahim ni terutama pada mazhab kita Syafi'i, iaitu apabila membaca Fatihah, terutamanya di dalam salat. Kalau luar salat kita baca surah Fatihah, wajib tak baca bismillah? Wajib juga. Jadi senang cerita dia, baca bismillahirrahmanirrahim ni wajib waktu bila maksud wajib ni apa? Kalau buat dapat pahala, tinggal berdosa. Kalau tinggal tak sah, begitu. Itu maksud wajib. Mesti kena buat. Bila? Apabila kita baca surah Fatihah. Jadi kita mulakan tu mesti baca bismillah. A'udzubillah tu sunat. Tapi bismillah wajib. Itu menurut pada mazhab kita Syafi'i. Terutama dalam solat, lagi kena tekankan. Kadang-kadang bismillah dalam solat tu pun kita baca tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke salah tak? Mana yang salah? Huruf ba ni hilang. Terus bismillah. Tapi ada tak yang macam-macam tu? Sebab nak bubut. Bubut apa? Bubut kalau malam-malam Piala Dunia nanti akan datang. Kalau sebelum ni Euro, kan? Ataupun banyak lagi barang lain pun nak dibuat. Itu baca sampai bismillah. Yang betul dia bismillahirrahmanirrahim. Sebut sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi kalau sebut ba tu betul B. Ba bawah B bukan B. Bismillah itu tak tahu. Bismillah. Dia mesti baris bawah. Walau kita lugat mana sekalipun, bila baca Al-Quran mesti kena cara Al-Quran. Dia tak boleh kita ikut kita punya lugat tradisi suku kaum ataupun kita punya puak, tak boleh. Quran dia kena ikut cara Arab. Jadi kita kena belajar. Kalau tak boleh bosan, boleh sebenarnya, kena dengan latihan. Ambil masa dah sikit. Yang karau-karau tu baginya lembut balik semula. Macam itulah. Jadi ambil masa lah kan. Baik. Yang kedua, sunat membaca bismillah pada sekalian perkara, perbuatan atau perkataan yang hukumnya harus pada syarak. Mana? Pada segala benda, segala perkara, bila kita disunat baca bismillah pada segala perbuatan atau segala perkataan, pada segala perkara yang hukum perkara itu harus ataupun dibenarkan oleh syarak. Minum hukum dia harus, kita baca bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala baca bismillah. Sunat bacanya. Sunat ni makna dia apa?
Kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tinggal, ada yang betul jawab tu. Kalau kita tinggal dapat apa? Ayo, orang betul. Dah betul dah. Kali kedua itunya. Baik. Sunat ni barang kalau kita buat dapat pahala, kalau tinggal Tidak apa-apa. tak ada apa-apa tu maksud apa? Rugi. Tu. Tak ada apa-apa, rugi lah. Tak dapat apa-apa. Turun ke laut, peluri apa hari ni, tak ada apa-apa wah, rugi dah. Rugi lah tu. Rugi minyak, rugi masa, rugi tenaga. Tahu kita tak? Rasa rugi. Jadi barang sunat macam itu. Kenapa kita terjemahkan kalau tak bikin benda sunat ni rugi? Supaya menaikkan perasaan bersungguh-sungguh kita nak buat. Itu tujuan dia. Kalau tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lah. Dia rasa dia akan jadi sifat malas. Baik. Jadi sunat ni barang yang kalau kita buat dapat pahala, tinggal kita rugi. Rugi. Mudah sangat kita dapat pahala tapi kita biar rugi ya. Jadi mulakan dengan bismillah. Apa sahaja benda yang harus pada syarak. Benda yang harus, benda yang baik. Dia boleh jadi barang tu benda wajib, boleh jadi benda tu sendiri, perbuatan tu benda sunat, boleh jadi benda tu benda harus. Yang penting dia benda harus, benda yang dibenarkan oleh syarak untuk kita buat. Bila kita nak buat, kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun paling kurang bismillah, paling kurang lagi. Paling kurang bismillah, itu paling kurang. Kalau bagusnya bismillahirrahmanirrahim, itu lengkap dah. Lebih bagus, afdal. Tapi paling kurang bismillah. Itu paling kurang dengan nama Allah. Baik. Itu sunat hukum dia. Apa sajalah, banyak barangnya sangat banyak. Nak sebut satu-satu tak habis. Yang seterusnya harus kita menyebut bismillahirrahmanirrahim pada barang ataupun perkara yang diulang kali dibuat benda sama pada masa yang sama. Sekali lagi kita sebut. Apabila kita buat perkara tu, kita ulang perkara yang sama tu pada waktu yang sama. Contoh, angkat letak, bismillah. Jadi hukum kita mengulang-ulang baca bismillah tu harus sahaja. Buat pun boleh, tak baca pun tak apa. Tu benda yang sama pada masa yang sama. Dia benda-benda ulang. Contoh kita berjalan, bismillah. Boleh, bagus, sangat tahniah. Sangat warak begitu. Tapi cukup sekali. Tapi salah tak kalau diulang-ulang? Tak salah. Harus ni makna apa? Benda kalau kita buat tak ada pahala, tinggal tak dosa. Benda yang kalau kita buat tak ada pahala, kita tinggal tak berdosa. Itu benda harus. Jadi harus baca bismillah pada benda yang berulang-ulang, tapi benda yang sama pada waktu yang sama, ulang-ulang kita buat. Contoh kita berjalan kita kan, setiap langkah bismillah. Tapi manalah tahu kalau ada punya khasiat ataupun kelebihan di situ, silakan amal, tak jadi masalah. Kita tak kata haram benda tu. Pada segi hukum syarak dia ialah harus. Baik. Makruh baca bismillah bila? Makruh baca bismillah apabila melakukan perkara yang memang makruh pada asalnya. Pada asal benda tu makruh. Bukan asal benda tu harus kemudian jadi makruh. Kalau asalnya harus kemudian jadi makruh, baca bismillah hukum dia sunat. Kita bahas satu-satu dulu supaya senang nampak. Makruh membaca bismillah waktu bila? Jika kita buat perkara yang memang asal benda tu makruh. Contoh dia apa? Memandang kemaluan sendiri tanpa sebab. Jangan memandang kemaluan orang. Itu haram. Faham? Memandang kemaluan sendiri tanpa sebab, hukumnya makruh. Kalau sakit atau sebagainya boleh kita pandang. Sebab luka sebagainya kita nak rawat, itu tak apa, tu harus kita pandang. Ini tanpa sebab, hukumnya makruh. Jadi ketika makruh tu kita pun bismillah. Itu makruh baca bismillah sana.
Masuk masjid kaki kiri, apa hukum? Masuk ke masjid, langkah masuk ke masjid menggunakan kaki kiri, apa hukum dia? Makruh. Ini memang asal dia makruh. Kita pun langkah kaki kiri baca bismillah. Baca bismillah itu pun makruh. Itu masuk makruh tu. Bila kita buat barang ataupun perkara yang memang pada asal benda yang kita buat tu memang hukum dia makruh. Tapi kalau asal benda tu harus jadi makruh tu kemudian jadi kita baca bismillah tu hukum dia sunat. Contoh makan patai. Patai benda berbau, betul? Betul ke tidak? Sebelum kita makan, makruh tak? Makruh tak patai itu? Tak, harus. Harus patai itu kita makan. Bila kita makan, satu, belum berbau, belum makruh lagi. Tapi bila dah berbau mulut kita, itu jadi makruh. Faham? Tapi bila kita mula-mula makan tadi, kita baca bismillah, ambil patai itu patah, ngap masuk dalam mulut. Bismillah. Sunat kan makruh hukumnya baca bismillah di situ? Sunat sebab kita makan. Kan makan kan perkara harus syarat. Cuma dia jadi makruh kemudian, dia sebut tadi, kemudian baru jadi makruh. Maksudnya dia panggil, kalau ada istilah syarat, adalah istilah usul fiqh, dia panggil makruh aridhi, makruh yang mendatang, bukan makruh asli. Kalau makruh asli macam tadi, kita langkah kaki kiri masuk masjid, itu memang asal-asal dia makruh. Tapi bila dia mendatang, kemudian baru datang makruh. Kita seorang-seorang kita makan tak ada masalah. Tapi bila kita makan, kemudian dengan mulut yang berbau, tak digosok gigi sebagainya, kita pun masuk ke masjid, kita pun solat. Allahu Akbar, satu masjid baru batai, contoh. Itu makruh. Itu sebab dia efek pada orang. Kalau kita duduk seorang-seorang, kita tak makruh. Sebab tu pada bab tersebut kita tak boleh kata batai itu haram, pun tak boleh. Baik tapi carilah dalam Quran hadis memang tak jumpa ayat Quran ataupun hadis mengatakan batai itu makruh. Jangan dicari, memang tak jumpa. Sebab kaedah situ dipakai kaedah qiyas. Itu dalil tadi. Dalil itu bukan Quran hadis saja, dia guna qiyas, perbandingan. Dalam hadis sebut bawang, hukum bawang. Hukum makan bawang tu. Itu dalam hadis. Kita di sini makan biasa akan makan bawang mentah. Ada orang Melayu kita biasa makan bawang mentah. Makan dengan sapi pun tak semua orang makan. Betul ke tidak? Walaupun ada yang potong. Sampai sekarang pun tak ada lagi dah kedai sate yang potong bawang. Biasa potong timun dia. Betul ke tidak? Jarang sudah kita jumpa. Dulu-dulu mungkin ada. Betul? Betul faham? Betul sini nampak. Sebab urus tempat kita bukan yang jeruk bawang. Kita patai. Kerdas kan? Jaring contoh. Itu contoh. Barang-barang yang bau tu. Jadi ulama dia kias kerana bau tu, kerana bau. Dia ada punya persamaan. Dia panggil kias. Jadi kalau buah durian tu kan? Buah durian. Buah durian sakap. Kalau kami dia menjawab sakap. Lagi bau daripada petai tadi. Lagi sakap. Itu kalau buka puasa pergi tarawih ini satu masjid tahu. Sebab tu bila kita makan barang yang berbau ni, tak kisahlah makanan apa pun, ada setengah orang dia suka baunya, ada setengah orang dia tak selesa. Jadi kita anggaplah kata semua orang tak selesa. Contoh. Jadi sepatutnya disiplin kita sebelum solat gosok gigi. Tapi kalau dia tetap gosok gigi baik, dia letak di dalam. Jawab saja memang confirm. Itu kita kena sabar lebih di sana. Baik, kita terus dulu kita terus kitab dulu, sabar dulu. Soalan saya lagi. Mui faham tu dia dalam hati buat mau tanya, mui faham, sabar dulu. Baik, hukum haram membaca bismillah. Last bila last ni saya gak kau mata. Alhamdulillah last lah. Baru last kitab kedua, kitab ketiga boleh masuk lagi. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Haram kita membaca bismillah pada perkara yang haram. Contoh minum arak. Bismillah, itu haram. Faham? Zina. Waliyahzubillah. Astagfirullah. Mencuri. Bismillah, curi barang orang. Wah, astagfirullah. Jangan itu. Itu haram hukumnya. Dosa. Malah di situ sebahagian ulama
apabila orang itu tadi melafazkan bismillahirrahmanirrahim pada perkara yang memang jelas haram dengan sengaja untuk mempermain-mainkan agama, maka orang itu jatuh kepada kufur. Sebab apa? Mempermainkan agama. Dia mempermain-mainkan hukum tu tadi. Dah tahu barang itu haram, mencuri itu haram. Sudahlah dia tahu barang itu haram, dia pergi juga mencuri. Maksudnya mencuri itu bacanya lagi bismillah. Kenapa dia baca bismillah? Dia memang nak mempermain-mainkan agama. Nak mempersanda-sandakan agama. Maka apa jadi hukum dia? Murtad pada ketika itu. Itu kena faham dia. Begitu juga qiyah pada bab tu, bila kita baca selawat, bila kita baca ayat Al-Quran di tempat yang memang haram kita baca Quran, pada waktu yang memang tak boleh kita baca Quran, ataupun ayat Quran ataupun hadis Nabi dan sebagainya, ataupun selawat Nabi. Contohnya dalam tandas. Dalam tandas itulah muslim itulah sallallahu alaihi dalam tandas. Astagfirullahaladzim. Bila kita tanya kenapa pula saja apa main-main, boleh jatuh murtad. Boleh jatuh murtad. Bila dia mempermain-mainkan itu boleh jatuh murtad. Sebab tu hati-hati. 3 perkara yang kalau kita bergurau-gurau pun jadi. Pertamanya murtad. Kalimah-kalimah ataupun perbuatan-perbuatan murtad ni tadi, riddah dipanggil dalam kitab, dalam hadis. Yang keduanya lafaz talak. Lepas cerai, bergurau saya dengan pembinian. Contohlah si fulan, si A, dia bergurau dengan bini dia. Abang ceraikan awak lah. Jatuh tak talak pada ketika tu? Jatuh. Ataupun dia bertolak-tolak dengan isteri dia, talak tak talak, itu talak pula. Bergurau. Talak yang disebut tu bukan makna talak tu, dengan makna cerai. Lafaz tu soreh, tak perlu lagi dah ada niat-niat. Sebab lafaz tu soreh. Dia bukan lafaz kinayah. Jadi jatuh tak syarat jatuh, walau dia main-main. Yang ketiga lafaz nikah. Nak tengok tak video orang Arab? Pak Arab dia ngajar dekat dalam kelas dengan anak murid dia. Ajar tajuk nikah. Anak murid dia tu saja nak mengenalkan tuan guru. Ya Syekh, aku tak faham lah buat nikah ni. Jadi Syekh tu kata apa? Contoh aku ada seorang anak perempuan, nama anak perempuan aku ada seorang yang nakal lah. Siapa nama anak perempuan Syekh tu? Dia sebutlah nama anak perempuan aku Fatimah. Syekh tu sebut anak perempuan aku Fatimah. Lepas tu dia sebut nama seorang anak murid dia tu, nama dia Khalid. Khalid, aku nikahkan kau dengan anak aku Fatimah. Khalid tu kata qabil tu. Aku terima. Sah tak nikah? Sah. Kalau pergi pejabat agama kata sah, tapi kena bayar lah. Sebab nikah tanpa kebenaran, tak apalah bayar, ni betul sah. Hukum sah. Saksi sebelah-sebelah tu nak mengenai tak ada saksi. Tu kan? Itu kena hati-hati. Jadi jangan main-main. Terutama tuan-tuan yang ada anak perempuan. Tuan-tuan bukan perempuan bukan wanita. Tuan-tuan yang ada anak perempuan yang belum nikah lagi, kalau nikah tak sah lah. Ni yang memang belum nikah, tak dara lagi, ataupun mungkin dia janda, maksud dia tidak ada ikatan perkahwinan. Itu pun main-main dengan orang tu. Aku nikahkan kau dengan anak aku lah. Dia pun kata aku terima, sudah. Padahal kat dekat kopi dia gurau. Kebetulan pula satu meja tu ada 5-6 orang, semua tu jadi saksi. Jangan main-main hukum. Begitu. Wal a'yadu billah. Wallahu ta'ala. Baik. Kalau nak syarah lagi, itu baru hukum baca bismillah. Hukum baca bismillah. Panjang lagi kalau kita nak syarah di sana tu. Jadi singkat tu saja dahulu. Kitab Penawar Bagi Hati ini kita buka mukadimah sajalah sikit ya. Baca saja. Kitab Penawar Bagi Hati ini dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Talib Al-Mandili Al-Indonesi. Dia suku Mandailing. Orang Mandailing di Sumatera sana tu ada satu tempat nama dia suku Mandailing. Ada tempat dia punya pemukiman dia. Syekh Abdul Qadir Mandili ini dia merupakan ulama yang sangat alim di tanah Arab. Dia orang Malaysia, orang inilah orang Melayu kita. Tapi dia jadi tuan guru dekat Mekah. Dulu masa sebelum construction yang baru ni lah, Masjidil Haram ni,
mana orang Malaysia ataupun orang Pakistan sebagainya, orang Melayu lah yang ada duduk tinggal di sana, yang menetap di Mekah sana, dia orang tahu kedudukan di mana tiang Abdul Qadir Mandili. Dia ada satu tiang. Dulu di Masjidil Haram tu, tiang-tiang tu semua penuh dengan tuk guru. Bukannya tuk guru tu dia rumah dekat tiang tu, bukan. Dia duduk di tiang tu untuk mengajar orang. Halaqah-halaqah ilmu dia. Dan yang menghadiri halaqah ilmu Syekh Abdul Qadir Mandili ni bukan sekadar orang Melayu. Orang Arab pun belajar dengan dia. Alim, sangat alim. Terutama sekali dalam bidang hadis. Dan Syekh Abdul Qadir Mandili ni lah kitab-kitab dia, kalau ulama-ulama dulu banyak bagi tajuk kitab ada bahasa-bahasa Arab. Walaupun orang Melayu, tapi kitab dia ada dengan nama bahasa Arab. Baquratul Amani, Faridatul Farah, sebagainya. Silakan, ahlan wa sahlan. Ambil kursi dulu. Tapi Syekh Abdul Qadir Mandili ni, kitab-kitab dia kebanyakannya nama Melayu. Sikit sangatlah kitab-kitab yang dia karang, yang almarhum ni karang, dia karang yang menggunakan bahasa Arab. Nama kitab tu, tajuk kitab tu. Contoh ni kitab Penawar Bagi Hati. Ada mungkin ada tuan-tuan yang pernah buka kitab Senjata Tok Haji dan Tok Lebay. Kitab dia nama dia contohnya, tapi isi dia Masya Allah tabarakallah, sangat hebat. Contoh kitab Penawar Bagi Hati ni sampai sekarang masih dipelajari di pondok-pondok, pesantren. Subhanallah. Tu sumbangan. Malah sebagian ulama, terutama ulama kita zaman kita sekarang ni, kalau kita pergi tanya ulama pondok, Syekh Abdul Qadir Mandili ni digelar sebagai Syekhul Syuyukh, tok guru kepada sekalian tok guru, maha guru lah dia panggil. Maha guru umat Melayu, maha guru kepada tok guru Melayu. Yang tok guru Melayu kita sama sekarang ni, ataupun mungkin ada yang sebahagian yang dah meninggal lah, dah wafat. Bila dia orang pergi ke Mekah, mesti akan belajar dengan Syekh Abdul Qadir Mandili. Itu dia ni, almarhum ni digelar sebagai maha guru kepada sekalian guru-guru Nusantara Melayu. Dia guru kepada guru-guru, maknanya dia lagi alim, lagi hebat. Subhanallah. Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada dia. Baik, kita baca sikit mukadimah, sikitlah. Tak ni Jawi ni. Boleh kan kita ni? InsyaAllah. Nanti itu statement je lah, insyaAllah. Kita baca mukadimah Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia, supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah, lagi yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar dan pelihat dan hati dan yang lain pada hari kiamat. Ini bahasa Jawi lama. Tapi Jawi lama ni pun masih dalam dekat lagi kurun dengan kita ni, baru lebih kurang 50-60 tahun ni. Belum lagi kita buka kitab yang Jawi lama lagi, yang usia dia ratusan tahun sebelum daripada kita ni. Bahasa dia lagi payah lagi lah. Tapi jangan kita kata benda tu payah. Benda tu mudah sebenarnya. Cuma kita kena ada minat, kita usaha untuk kita nak dapatkan faham. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia, yakni Tuhan yang menjadikan akan jin dan manusia. Syekh puji Allah Ta'ala, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Khalaqal Jinni wal Insan. Itu maksudnya tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Khalaqal Jinni wal Ins. Tu. Supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah, yakni Allah Ta'ala menjadikan jin dan manusia itu untuk apa? Mengerjakan ibadah. Kerja kita atas muka bumi ini untuk buat apa? Buat ibadah. Untuk banyakkan ibadah, untuk banyakkan mengingati pada Allah Ta'ala. Bukan ingat kepada selain daripada Allah Ta'ala. Tapi hakikat sebenarnya kita ni banyak lupa ke banyak ingat? Dan bukan sekadar manusia, jin sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayat Quran. Tidaklah dijadikan jin dan manusia itu melainkan disuruh kepada mereka itu untuk beribadah.
Lagi yang sangat mengetahui, yakni Allah Ta'ala itu sangat mengetahui ia, yakni Allah Ta'ala yang mengetahui akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita dan apa yang ada pada mata kita yang berkhianat. Kenapa dia buat mukadimah begini? Sebab dia nak cerita pasal tajuk dia penawar bagi hati. Lepas tu dalam mukadimah ni kita tembak hati ni, pecahkan dulu sifat-sifat mazmumah tu. Nanti kita tengok. Best baca kitab Syekh ni. Sebab memang sekali lagi kita baca kitab dia ni, kita penawar bagi hati ni memang kena tu pada atas kepala kita. Akulah tu yang dalam hati aku ni tersembunyi sifat khianat ni. Akulah tu dalam mata aku ni sentiasa berkhianat. Sentiasa pandang benda yang haram dan sebagainya. Tu Allah Ta'ala tahu benda tu. Dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar dan pemilihat dan hati yang lainnya pada hari kiamat. Dan Allah Ta'ala juga akan mempersoalkan kepada kita tentang pendengaran yang dia bagi pada kita ni. Aku bagi kau telinga, apa kau buat? Kau dengar benda apa? Allah Ta'ala akan tanya di akhirat ni. Seluruh batang tubuh kita ni Allah Ta'ala akan tanya. Bagi telinga, apa kau buat? Aku bagi kau mata, apa kau buat? Hati yang ada dalam dua sanubari kau tu, apa kau buat atas muka bumi ni? Allah Ta'ala akan tanya semua benda tu. Dan sekalian anggota yang lain lah pada hari kiamat. Mana di akhirat nanti. Kenapa saya sebut hari kiamat? Sebab dalam kubur tak tanya soalan tu. Dalam kubur tanya soalan mana? Soalan berakidah. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma qiblatuka, apa kiblatmu? Wa ma imamuka, apakah ikutan kamu? Wa man ikhwanuka, siapakah saudara mara kamu? Itu soalan dalam kubur. Dia tanya pasal tauhid. Dia tanya pasal tauhid, pasal akidah. Tapi di akhirat nanti semua dia tanya. Pada ujung rambut sampai ujung kaki. Dan awal-awal sekali yang akan ditanya di akhirat apa dia? Solat. Solat. Wallahu ta'ala a'lam. Apa sakat tu dulu? Dah kita jadi baca sikit tadi kan? Jangan sambung lagi. Ngam-ngam jam 10. Kita janji jam 10, kita berhenti jam 10. Janji mesti ditepati, tak boleh dicapati. Nanti orang berubah saya tak berhenti masalah. Allah Ta'ala alam. Sekadar itu saja dahulu. Ada dari pihak pengurusan sebut, dari urus dia kita ada sediakan tabung di belakang. Jadi tuan-tuan, nyumbanglah seikhlas dan semampu yang mungkin. Jadi sebelum daripada kita tutup, ada beberapa persoalan. Soalan saya macam ini lah. Kalau sebut nama Allah tu tanpa sengaja di dalam tandas, contoh kita buka air kan, air tu kita nak cebok lah, terkuat pula Allah. Apa dia punya hukum? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan ni dia sebut, jika kita sebut lafzul jalalah ini nama Allah ataupun kalimah-kalimah yang elok yang mulia, tak kisahlah nama Nabi kita ke, terbaca Al-Quran ke, bismillah ke, Allah, tak kisahlah, di dalam tandas tanpa sengaja, mungkin kerana terperanjat, terbuka air, tiba-tiba kuat, kita pun terperanjat, atau tiba-tiba pintu semula meletup bunyi, contoh kan, kita pun jadi terperanjat pun melatah. Bila melatah tu Allah mungkin ya Muhammad, contoh tak kisah kan. Melatah ada melatah kan. Sekejap lagi kami bagi apa ubat latah. Kalau ingat insya-Allah. Baik. Jadi bila kita tersebut tak sengaja di dalam tandas ataupun di tempat-tempat yang tidak dihormati. Apa lagi tempat tak dihormati? Tempat pembuangan sampah. Tempat buang sampah, tempat yang berkamah dengan najis. Itu tempat-tempat tak dihormati tu. Tempat kotor lah. Termasuklah hukum macam tandas tu juga. Solat pun tak boleh, seorang pun tak boleh situ. Baik. Jadi kalau kita tak sengaja, apa hukum? Hukumnya tidak berdosa. Tidak berdosa kerana bukan sengaja. Kita tidak sengaja.
Innallaha wada'a 'alaikum as-salasah al-khata' wa nisyan wa ma wa naum hatta yastayqis. Ataupun dalam hadis ada sebut sesungguhnya Allah Taala tidak mengira, maksudnya tak kira dosa. Memaafkanlah jika kita melakukan satu perkara tu atas dasar khata', tersilap, tersasul, tak sengaja, wa nisyan, terlupa, dan juga tidur sampai kita bangkit. Tengah tidur, kita tidur minyak lena ni, ada orang suruhkan pisau di tangan kita, sebelahnya ada kawan, kita pun mengira tak, tertikam mati. Tu kena gantung tu. Tak boleh. Sebab bukan kita sengaja, kita tidur. Di tangan kita pun bukan kita yang sengaja pegang. Ada orang suruhkan pisau. Mana? Kita buat sengaja mau tikam. Adakah kena balas dengan kisos balik semula? Tak. Itu dimaafkan. Tapi kalau dalam Quran adalah dia punya kaedah dia, itu kena bayar diat lah, papasan saja. Itu 100 ekor unta. Banyaknya. Itu pampasan, tak apalah, itu kemudian boleh bincang. Kalau kata keluarga si mangsa tadi maafkan, alhamdulillah. Ada kaedah adalah. Yang penting adakah dia kena dibalas bunuh balik semula, kisah dipanggil. Tak. Sebab itu bukan benda yang dia sengaja. Sama macam tadi. Dia bukan benda sengaja. Tapi kalau dah sekali itu tak sengaja lah. Kalau dah 10 kali tak boleh lah. Itu dah jadi sengaja, dah buat-buat. Ubat latah. Kalau siapa-siapa ada dalam kita yang melatah kan. Jadi ubat dia ialah kena gagahkan lidah kita menyebut kalimah Allah setiap kali kita terperanjat. Allah! Contoh. Tak keluar pun. Sudah kena stop. Ini memang ada yang gugur ni kan. Jangan lebih sekali dia cukup. Takut ada yang tinggi darah ke, lemah jantung ke, payah kan. Jadi kalau ada yang melatah dan sebagainya, macam mana ubatnya, jangan kita opocok. Malah jadi masalah lagi sampai mencarut. Jangan. Sebab benda tu dia habit, kita tabiatkan, kita biasakan. Kalau dalam ilmu tasawuf, apa yang kami ambil daripada Tuan Guru, orang yang dalam jiwa dia sentiasa ingat Allah, maka apabila dia terperanjat, dia akan keluar perkataan Allah. Tapi kalau dalam jiwanya selalu ingat benda-benda yang lain, bila kita terperanjatkan dia, latahkan dia akan keluar perkataan yang biasa dalam jiwa dia tu. Itu kan hati-hati. Ya? Jadi kita nak ubah tu macam mana? Sentiasa zikir dalam hati kita ni. Allah, 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 Allah. Bila-bila masuk dalam hati, duduk dalam tandas pun tak haram. Jangan sebut pada mulut ya. Dalam hati, dalam hati. Dalam hati, zikir dalam hati. Jangan sebut di lidah, dalam hati. Allah, 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 dalam hati. Tu. Jadi bila dah biasa kukuh dalam ni, nak uji dia macam mana? Bila terperanjat saja dia akan keluar perkataan Allah dulu. Bukannya pocok dulu. Ataupun perkataan-perkataan yang sesat-sesat lah tak nak sebut sini. Kita lebih faham itu. Itu ubat dah. Allah Ta'ala alam wa bisawab. Jadi cukuplah sekadar tu dahulu. Ada lagi soalan? Soalan lagi besar. Okey, baik. Ini kisah di tandas juga ni. Di tandas lagi. Kita berwuduk, cari tempat lain lagi. Ya. Situ lah tempat kita berwuduk, Okey, baik. situ lah termangkuk tandas. Jadi kita ucapkan bismillah di masa kita berwuduk kan. Dengan niat sekali. Macam mana tu? Baik. Untuk ucapan bismillah pada berwudu, hukum dia apa? Sunat. Soalan tuan tadi, ya, ini yang lain mana yang tak dengar kan ataupun yang lah ni. Soalannya ialah dia tidak ada tempat lain untuk berwudu. Tempat bilik airnya tu sekali dengan tandas. Ni kebanyakan rumah-rumah sekarang. Kalau rumah-rumah dulu tandasnya bilik airnya sini, tanahnya sana tu. Nak pergi punya lah takut. Contohnya kan. Itu dulu-dulu sebab orang dulu-dulu lebih faham agama daripada kita. Itu kita kena banyakkan sedekah Fatihah kepada mereka. Baik. Allahumma ya Allah. Jadi zaman sekarang ni rumah biasanya tandas dengan bilik air kan, tempat wuduk semua dia biasanya sekali. Jadi kita pun nak ambil wuduk, nak baca bismillah ni. Tapi tandas. Macam mana hukumnya tu? Maka jawapannya ialah
tidak dilafazkan bismillah, cukup sekadar dalam hati sahaja. Niat pun begitu juga, dalam hati sahaja. Jangan dilafazkan lillahi ta'ala sebagainya, itu jangan dilafaz, dalam hati cukup. Sebab niat itu pun tempatnya di dalam hati. Kalau bagusnya lagi, kita usaha cari tempat untuk wuduk ni di luar. Kena usahalah. Jadi dah faham hukum, kena usahalah tuan-tuan. Di rumah tu kena sediakan tempat nak diwuduk yang tak bersambung sekali dengan tandas. Kena usaha. Mungkin di halaman rumah ke ada paip juga kan. Jadi sebelum nak pergi datang masjid, sebelum nak solat dan sebagainya, ambil wuduk di situ. Contoh. Ataupun di dalam rumah tu mungkin kita ada siapkan satu tempat. Ini tempat yang wuduk. Boleh, misalnya di dapur ke. Boleh. Ataupun dalam bilik kita sendiri ada satu ruang dia. Boleh. Kita usaha, kita buat apa? Kita buat dia, bukan dia buat kita. Kita kena buat. Jadi kita usaha. Jadi dah faham hukum tu kan? Jadi kalau dah memang tak rasak sangat-sangat dah, memang tak ada tempat lain sudah, contohlah kan. Itulah sumber air yang ada, contoh. Kebetulan dalam tanah juga. Maka janganlah dilafazkan. Cukup sekadar dalam hati sahaja. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik. Saya cukuplah sampai sekadar itu saja. Kita pun 10 sudah. Jadi memang apa ke 10 dan kita pergi pada soalan. Biasalah soalan, kalau kata banyak soalan sampai subuh. Kalau banyak soalan. Ya, baik. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan kita sama-sama kuatkan hati kita. Kita kena kuatkan jiwa kita. Kelas kita ni panjang, waktunya mengantuk, suasananya malam. Sudah lagi tu nyaman dalam ekon bulan. Ada lagi kipas berfungsi, subhanallah. Ya, ataupun di rumah mungkin ada yang lapar sekarang ni, perutnya kerut-kerut di rumah ada sudah peminat tubuh, contoh siapnya makan itu dan sebagainya, subhanallah. Jadi banyak dugaan dan juga ujian. Dan minggu depan mungkin ada kenduri kau sebagainya, contoh kan. Jadi payah kita hadir. Jadi kena kuatkan jiwa kita dan disiplinkan kita punya masa. Selepas daripada ni, kalau ada orang mengajak kepada kita sebagainya untuk buat program Sabtu malam Ahad, kita beritahu aku ada kelas. Betul. Nak boleh, waktu lain. Betul. Nak boleh, waktu lain. Waktu Sabtu malam Ahad, aku mesti di masjid. Kalau tak, lepas maghrib, contoh. Lepas maghrib ke, ataupun sebelum daripada maghrib siang ke, begitu. Kita disiplinkan. Bila kita tegas, orang akan ikut kita. Tapi kalau kita tak tegas, orang tak akan ikut. Kita terpaksa ikut orang. Jadi kita kena tegas. Macam mana nak didik jiwa kita ni? Kita kena tegas. Kalau kita tak tegas, kita bukannya jiwa kita mengikut kita, tapi kita akan terikut dengan jiwa kita. Itu masalah. Jadi sampai bila pun kita tak akan berubah. Jadi sama-sama kita istiqamah mudah-mudahan. Melainkan kalau perkara memang tak boleh nak elak dan sebagainya, itu tak apalah. Itu sama-samalah kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma rzuqna mutaba'ata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa 'amalan salihan. Allahumma rzuqna ru'yatan nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manamina hadzal lail. Allahumma rzuqna ru'yatan nabiyyina fi manamina fi hadzal lail. Allahumma rzuqna ru'yatan nabiyyina fi manamina fi hadzal lail. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar.